Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya baca di media sosial ini berkenaan dengan Datuk Seri Najib, iaitu Najib luas soal hati, rasa keseorangan, dan saya langsung ke Facebook beliau dan saya baca di sini kenyataan yang tak tahu dikeluarkan oleh beliau sendiri ataupun adminnya, tetapi apa yang saya baca ini katanya perjalanan hidup setiap insan berbeza, kita sentiasa doa dan harap yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa usaha dan kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Ada kalanya kita merasa susah hati dengan ujian dan dugaan, dengan fitnah dan penganiayaan, dengan harapan yang diakhiri dengan kegagalan, dengan keikhlasan yang dibalas dengan pengkhianatan. Ada kalanya kita merasa kita keseorangan. Jadi sebelum saya nak meneruskan apa yang saya pula sebagai rakyat lihat terhadap Datuk Seri Najib ni, kita paparkan video ini. Sungguhnya berasa simpati dan berbau kagum dengan ketabahan seorang insan bernama Wan Azizah, atau lebih dikenali dengan nama Kak Wan, yang menempuh liku-liku hidup beliau yang begitu mencabar. Namun berkat kesabaran Kak Wan terus cekal berjuang. Nampaknya Kak Wan ada bersama-sama kita pada hari ini. Justru marilah kita memberi tepukan pada Kak Wan Azizah binti Wan Saleh yang berada di atas sana. Contoh sahabat amanah Ekta Malaysia yang telah berjaya cerita Kak Wan ni seronok ni. Dia telah berjaya menjadi jutawan di bidang ternakan dan pemrosesan ayam dengan modal permulaan hanya sebanyak RM500 saja daripada Amanah Ekta Malaysia sejak tahun 1990. Okey, kita dah tonton dan kita dah lihat inilah salah satunya yang apabila Datuk Seri Najib menjadi seorang Perdana Menteri, apabila beliau diambang kuasa, beliau lupa beliau menganiayakan orang. Dan kita lihat bentuk-bentuk penganiayaan ini adalah salah satu saja yang kita lihat yang terang-terang Datuk Seri Najib membawa orang luar masuk ke dalam parlimen dan beliau sesuka hati menggunakan parlimen itu untuk beliau menjatuhkan maruah seorang ibu, seorang isteri yang mana waktu itu adalah Presiden Parti Keadilan Rakyat. Hari ini Datuk Seri Najib melihat hasilnya bahawa itulah gelombang rakyat, itulah juga kuasa yang rakyat berikan supaya kamu jatuh kerana kamu menganiayakan banyak orang. Ini adalah salah satu yang kita rakyat boleh lihat. Jadi, dalam beliau nak mengatakan fitnah dan penganiayaan, kita lihat beg tangan yang ditangkap oleh polis waktu menggeledah rumah Datuk Seri Najib dengan duit yang beratus juta, ini penganiayaan. Ini adalah wang yang mana kita tak tahu asal-usulnya, yang apabila kita lihat hari ini kes 1MDB, yang dia mengatakan bahawa itu wang UMNO lah segalanya, dan meletakkan duit itu di rumah beliau. Rakyat Malaysia yang kebeluran, rakyat Malaysia yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai apa-apa, bersepah dalam negara ini, tetapi ketirisan di waktu beliau terlalu besar dan akhirnya kita lihat hasilnya 1MDB yang kita kena bayar hari ini, tak perlulah Najib nak bertolak dalih. Ini adalah satu yang kita rakyat perlu lihat. Yang mana kalau kita lihat di sini, beliau mengatakan ada kalanya kita merasa usaha dan kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Apa kebaikan yang Datuk Seri Najib lakukan kepada rakyat Malaysia? Tidak ada. Sepanjang pemerintahan beliau melakukan projek-projek mega yang akhirnya kita tahu mereka cuba menggunakan projek-projek ini untuk mengaut keuntungan, untuk mereka melakukan pencurian duit yang mana dibongkarkan oleh timbalan Presiden PKR hari ini, iaitu saudara Rafizi Ramli. Bagaimana mereka lakukan akaun-akaun di pesisir pantai yang mana perkara-perkara ini susah kita nak rujuki ataupun susah kita nak lihat kerana tidak ada bukti. Kerana apabila kita membuat akaun di pesisir pantai yang mana mereka-mereka dilindungi dan akhirnya wang negara
berbilion-bilion hilang disebabkan oleh orang-orang seperti Datuk Seri Najib ini. Karena itu, kalau kita lihat hari ini, gelombang rakyat menolak itu adalah jelas. Jadi, jangan perbodohkan rakyat. Apa yang kita lihat hari ini, dolak-dalih yang dibuat oleh pimpinan tertinggi UMNO, yang mana mereka seolah-olah tidak melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa, serta tidak menganiayakan rakyat yang telah pun terkorban akibat daripada kerakusan mereka ini. Mereka nak menceritakan tentang mereka dianiaya, diafitnah. Ini adalah perkara yang jelas. Ini adalah sikap yang apabila pemimpin kita sudah jatuh, sebelum-sebelum ini mereka mabuk di ambang kuasa, dan akhirnya apabila jatuh mereka cuba meminta simpati supaya dilihat oleh rakyat. Tetapi saya yakin bahawa jika keputusan yang memang ditentukan, memang itulah hukum karmanya kerana kamu menganiayakan ramai orang, maka akan terbukti apabila dia akan masuk penjara lepas ni. Ini adalah jelas yang kita lihat di dalam negara kita ini. Kepimpinan yang dibarisi oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini menyebabkan anak-anak muda yang ingin reform, yang ingin melihat negara mereka ini dalam keadaan aman, dalam keadaan yang selesa, terus bertukar arah, yang mana sebelum-sebelum ini kita rasakan bahawa pemerintahan UMNO Barisan Nasional boleh menyelamatkan kita. Tetapi apabila kita lihat apa yang telah berlaku, maka kita menukar arah. Contoh adalah seperti saya ini. Saya adalah orang yang tidak berminat sama sekali dengan politik ini dahulunya. Saya lebih baik ke bidang korporat yang mana itu lebih menguntungkan saya. Ataupun saya bekerja di luar negara. Tetapi saya terpaksa menggalas tanggungjawab. Saya terpaksa balik ke negeri, balik ke negara dengan harapan saya nak memperbetulkan negara ini. Tetapi saya perlu platform parti untuk saya bertapak. Akhirnya saya melihat kemana arahnya dan akhirnya saya terpaksa bersama dengan Pakatan Harapan, saya terpaksa duduk dalam parti PKR kerana apa yang saya lihat sebagai pengundi atas pagar suatu masa dahulu jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib menggunakan kuasa yang ada untuk menindas orang. Itulah contoh-contoh video yang kita lihat hari ini. Yang sebagaimana saya begitu kecewa dengan sikap Datuk Seri Najib apabila membawa orang luar masuk ke dalam parlimen, yang mana beliau menyindir, beliau menjatuhkan air muka seorang pemimpin yang lain, ahli politik yang lain, dengan begitu bangganya, dengan bergembira dengan ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional waktu itu, yang akhirnya hari ini kita lihat walaon monyet-monyet yang tepuk di belakang tu, akhirnya mereka jatuh semua. Dan yang terakhir kita lihat ini, beliau sendiri pun akhirnya jatuh juga. Ini adalah balasannya. Jadi sebagai pemimpin utama negara, beliau sendiri tak ingat dosanya. Beliau tak ingat bahawa kuasa itu ada di tangan rakyat, bahawa rakyat itu sentiasa menilai kepimpinan yang dilakukan oleh mereka. Jadi hari ini beliau mengatakan bahawa beliau merasakan keseorangan. Tidak perlu nak diceritakan lagi kerana perkara-perkara itu telah pun beliau sendiri lakukan kepada orang lain. Beliau telah pun menganiayakan orang. Bayangkan Datuk Seri Wan Azizah masuk ke dalam parlimen dan akhirnya dia membuli seperti itu. Dan kita tahu suaminya berada di penjara beberapa tahun kerana sikapnya, politiknya Datuk Seri Najib ini. Kerana beliau masuk dalam penjara adalah disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ini sendiri. Yang mana peguam semuanya, yang mana hari ini yang beliau lakukan adalah sama seperti mana beliau mengawal kehakiman negara, mengawal badan kerajaan negara, mengawal badan uniform negara ini. Semua sektor dikawal oleh beliau, yang mana keuangan pun beliau, menjadi Perdana Menteri pun beliau, rompak duit negara pun beliau. Jadi ini isunya. Jadi isunya sekarang, apabila beliau merasakan kesunyian, beliau dikritik oleh rakyat, terima padahnya kerana itu yang kamu buat. Kamu dah menganiayakan banyak orang. Kami anak muda ni balik daripada luar negara, berjuang, masuk ke dalam PKR adalah disebabkan perangai pemimpin UMNO Barisan Nasional yang rakus, menjarah duit negara dengan kepentingan sendiri. Jadi itulah hakikatnya. Kenapa saya ke politik? Kerana inilah. Kerana sebab-sebabnya orang seperti Datuk Seri Najib ini yang kita tidak mahu mereka ini memimpin negara. Dan akhirnya saya berada di barisan yang ke depan juga untuk membarisi PKR di Sarawak, yang mana saya akan terus bersama dengan timbalan presiden saya, bersama dengan presiden saya, bersama dengan pimpinan-pimpinan pusat saya akan menghentam pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang telah pun banyak merosakkan negara kita ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.